Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Detik Niaga. Menjelang pengumuman Belanjawan 2025 esok, pakar ekonomi menjangka peruntukan yang lebih besar diberi kepada golongan B40 dan M40. Peruntukan juga dilihat akan diperluas hasil langkah konsolidasi fiskal termasuk peningkatan cukai perkhidmatan, rasionalisasi subsidi diesel serta e-invoice. Bagi memastikan semua sektor-sektor dalam ekonomi, semua golongan daripada B40, M40 dan sebagainya mendapat manfaat lah. Jadi saya rasa aspek konsolidasi fiskal itu banyak memberi impak signifikan kepada keupayaan kerajaan, memberi banyak lagi peruntukan pada masa akan datang. Beliau ditemui selepas menjadi panel podcast harian Metro Belanjawan 2025 Apa Patut Kita Tahu. Selain itu, beliau menjangka kerajaan akan membentangkan perincian rasionalisasi RON 95 esok. Asas cukai turut diperluas dengan jangkaan cukai barangan bernilai tinggi akan dilaksana semula. Sementara itu, kerajaan dijangka menjana penjimatan RM1.2 bilion jika memansuhkan subsidi telur dalam Belanjawan 2025. Menurut TA Securities, jika kerajaan meneruskan pemansuhan itu, harga telur dijangka meningkat antara 2 hingga 3 sen sebutir. Penghapusan subsidi ini akan bertindak sebagai strategi kerajaan untuk mengalihkan penjimatan daripada subsidi disasarkan kepada sektor kritikal seperti penjagaan kesihatan, pendidikan dan pengangkutan awam. Subsidi telur diperkenalkan semasa kekurangan bekalan pada 2022. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dilaporkan mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C sekiranya bekalan kembali pulih dan stabil. Rakyat Malaysia didapati semakin bimbang mengenai peningkatan kos penjagaan kesihatan dan keupayaan untuk mencapai simpanan persaraan mereka. Tinjauan Manulife mendedahkan 70% pengguna percaya manfaat disediakan majikan tidak cukup untuk memenuhi keperluan masa depan. Tinjauan membabitkan 1,038 pengguna itu mendapati kebimbangan mereka adalah susulan kesukaran mencapai aspirasi simpanan jangka panjang. Keadaan itu amat membimbangkan memandangkan penduduk semakin tua dan tidak memiliki perlindungan insurans kesihatan yang mencukupi. Tinjauan juga mendedahkan terdapat perubahan dalam dinamik kewangan keluarga. Sebanyak 40% responden tidak mengharapkan anak memberi nafkah pada hari tua. Malaysia sedang giat meraih sokong daripada negara anggota BRICS berhubung hasrat negara menyertai blok ekonomi itu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata, surat rasmi telah diutuskan kepada 9 menteri luar anggota BRICS untuk mengesahkan hasrat berkenaan. Berdasarkan kriteria dan syarat yang perlu dipatuhi Malaysia untuk diterima sebagai calon ahli baru, diperhatikan bahawa objektif perluasan gagasan BRICS pada masa ini dilihat tertumpu kepada usaha untuk menangani isu-isu ekonomi dan juga isu pembahasan. Jelasnya Malaysia mengambil sikap terbuka dalam kerjasama antarabangsa dan penyertaan dalam BRICS dapat membantu mengukuhkan dasar berkecuali dan sistem multilateral. Negara anggota BRICS seperti Brazil, Mesir dan Emiriyah Arab Bersatu turut mengamalkan dasar luar berkecuali. Beliau turut menolak dakwaan bahawa permohonan keanggotaan Malaysia dalam BRICS akan menjejaskan hubungan ekonomi dengan blok barat. Bursa Malaysia ditutup positif hari ini di sebalik prestasi pasaran serantau yang tidak menentu. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 8.81 mata kepada 1,641.44. Kaunter untung mendahului rugi pada 634 berbanding 391, manakala 492 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, pembentangan Belanjawan 2025 esok membawa sentimen positif. Antara yang menjadi tumpuan pelabur, pengumuman membabitkan peruntukan pembangunan insentif cukai serta langkah meningkatkan kuasa beli rakyat. Pada sekian laporan Detik Niaga, salam hormat.